Hai semua, Assalamualaikum. Dah lama tak masak resepi ikan. Jadi kali ni, Cik Noh nak masak asam pedas Melaka menggunakan ikan merah. Resepi asal Cik Noh rujuk dari channel YouTube Dapur Mok Teh. Katanya ni resepi asli asam pedas Melaka. Cik Noh pula memang suka makan asam pedas. Cara Mok Teh, asam pedas ni ditumis dengan bahan hiris dan halba dulu biar naik wangi sebelum kita tumis dengan bahan-bahan kisar halus iaitu bawang, kunyit, halia dan juga tambahan rempah ratus tu yang buatkan asam pedas ni sedap sangatlah bagi Cik Noh. Nak masak pun kena sabar, kena tumis betul-betul. Itulah rahsia dia. Kuah pula kalau pekat dengan warna yang merah, tu yang jadi tambah selera nak makan. Kalau guna ikan fresh, memang terbaiklah. Okey, mula-mula Cik Noh nak potong bahan tumis sebab resepi asam Mok Teh ni macam yang Cik Noh cakap tadi, kita kena tumis dengan hirisan bawang dulu. Memang betul-betul naik bau dia. 1 biji bawang besar, saiz sederhana kecil, iris nipis. 1 ulas bawang putih. Kalau ikutkan bahan tumis ni tak banyak, sekadar cukup untuk naikkan bau dan tambah rasa je. Sekarang, sediakan bahan kisar halus. Semua ni kita nak masuk blender je nanti. 10 hingga 15 biji bawang merah kecil. Cik Noh letak 10 je sebab Cik Noh guna ni saiz agak besar lah. Ada yang tanya kenapa susah-susah cincang sebab kan nak kisar. Kalau kita guna blender industri yang power, memang tak perlu cincang lagi dah. Kalau blender domestik ni powernya tak kuat sangat. Jadi kena cincang lah baru senang nak kisar halus. Bawang putih, kunyit hidup. Selain untuk rasa tu, kunyit hidup ni akan buatkan warna kuah asam pedas kita cantik lah, lagi berseri-seri gitu. Dan last sekali, halia. Ketepikan dulu. Sayur pula, Cik Noh biasa letak tomato. Belah 4 dah cukup lah. Kalau potong kecil sangat nanti hancur pula bila masak kan. Dan juga bendi. Trim bahagian kepala dan ekor tu sikit. Kebiasaannya asam pedas Cik Noh akan masukkan daun kesum dan bunga kantan. Tapi ada pula yang cakap kalau asam pedas Melaka tak ada masukkan 2 bahan tu. Betul ke? Memang resepi asal ni pun tak letak, cuma letak daun 5 purut je. Cik Noh koyakkan daun dan buang tangkai. Kalau nak hiris kecil pun boleh daun ni. Okey, berbalik pada bahan kisar, Cik Noh nak gunting cili kering. Dan kalau ikut resepi asal juga, cili kering ni kena letak 30 biji. Ni Cik Noh guna jenis cili yang tak pedas. Saiz tu besar-besar, tapi memang tak pedas pun. Dalam 10 biji macam tu. Cuma kalau tak pedas langsung pun tak sedap juga kan. Cik Noh tambah cili kering yang pedas juga, yang kerinting ni, dalam 15 biji. Dah campur taklah pedas sangat nanti. Anak-anak pun boleh makan. Tengok beza saiz dia. Kalau gunting cili, nanti biji tu pun senang jatuh. Rebus sampai mendidih dengan air dan tutup api. Kemudian biar 5 minit sebelum bilas dan keluarkanlah biji yang jatuh tu. Ikan, ni ikan merah. Saiz dia kecil je, tak sampai pun 1 kilo. Jadi Cik Noh letak semua 1 ekor. Basuh dengan air asam jawa lah kalau ikut style mak-mak dulu. Macam tu lah pun kalau ikut video asal. Kepala ikan pun masuk je sekali. Sedap. Apa yang menyedapkan lagi asam pedas ni? Kita letak rempah ratus dalam bahan kisar. Biji ketumbar, 1 sudu besar. Sudu makan ni ya Cik Noh guna. Jintan manis, setengah sudu besar. Jintan putih. Dan biji lada hitam, sama juga. Untuk menumis, biji halba ataupun fenugreek. Yang ni kita tak kisar, kita guna untuk tumis nanti. Okey, dah siap prepare bahan. Jom kita tengok. Cik Noh kisar bahan-bahan ni semua. Masuk cili kering rebus. 1 inci belacan, lebih kurang setengah sudu besar.
Kalau alergik belacan, tak perlu letak pun. Bawang dan bahan-bahan lain yang kita potong kecil. Dan rempah yang disukat tadi. Masukkan air agak-agak separuh tenggelam. Dan kisar halus. Betul-betul halus Panaskan minyak, kena guna agak banyak lah sebab kita nak rempah dan cili tu betul-betul masak. Mula-mula tumis biji halba sampai naik aroma. Kemudian tumis bawang besar dan bawang putih sampai kekuningan, sampai lembut je. Tak perlu garing. Okey, dah boleh tuang masuk bahan kisar halus dan kemudian masak atas api yang sederhana. Kacau sampai pecah minyak, sampai kering dan sedikit garing. Bawang besar tumis ni, nampak tak? Akan buatkan kuah lebih manis, lebih sedap. Okey, ni pun dah agak garing. Cik Noh tambah daun limau purut. Kacau sikit lagi. Sekarang, Cik Noh masuk air daripada blender. Garam. Dan sambung tumis lagi. Nampak tak? Mercik-recik tumis ni. Dah kering elok ni, dah pecah minyak. Siapa rajin boleh masak garing lagi, tapi Cik Noh dah tak larat nak tunggu lama. Masukkan air asam jawa. Asam jawa pure tu kita bancuh dengan secawan air dan ambil jus. Tambah lagi air untuk lebih berkuah. Boleh adjust sendiri nak kuah tu pekat macam mana, sebab ada setengah orang suka yang pekat dan ada juga suka kuah asam pedas yang cair-cair tu sebab nak hirup kuah dia kan. Jadi boleh adjust punya, tak ada hal. Sekarang boleh masukkan potongan ikan. Kalau guna kuali cast iron lah kan, kena hati-hati masa masak ikan sebab kalau panas sangat ataupun setengah permukaan cast iron tu boleh jadi melekat ikan masa masak. Tu yang jadi hancur isi dia. Kalau kuali ataupun periuk aluminium macam cap buaya tu ke yang selalu kita guna untuk masak kan, memang okey je. Dah mendidih elok ni, Cik Noh tambah garam sikit lagi, kurang masin pula. Serbuk perasa atau nak guna serbuk seasoning, ni kalau suka lah ya, optional. Masuk potongan tomato. Dan sayur bendi. Cik Noh punya style memang bendi masuklah sebelum tutup api. Bendi jadi tak lembut sangat dan memang Cik Noh prefer yang macam tu. Sekarang bolehlah hidang. Makan pula dengan nasi panas. Kalau tambah ikan masin, lagi mengancam. Kuah ni dah cukup rasa masam, pedas, rasa wangi berempah, tak ada bau belacan pun sebab kita kan dah masak, dah tumis lama tadi. Okey, sekian dari Cik Nom untuk kali ni. Selamat mencuba dan jumpa lagi pada resepi akan datang. Bye!